Okey, hampa terputus pula. Okey, so kita buat balik. Untuk soalan 41 ni, okey, so sebenarnya apa tu, anak akan berjalan kepada katak lah kan. So kita okey, ni lah. So kita susun balik semua orang, okey, mengikut dia punya what we call voltan yang terhasil. So P ke S kita dapat 1.6, tapi P ke R kita dapat 1. Okey, R ni bawah sikit lah. Okey, saya padam saat. Okey, P ke R kita dapat 1.38. P ke R, okey, yang ni kita dapat 1.38. Okey, tapi bila Q ke S hanyalah 2/3. 1.23 sahaja. Okey, so soalannya berapakah jarak di antara Q dengan R ni? Okey, so sebab kita tahu okey, maknanya kita ada satu ruang yang tak ada bacaan lah. Okey, betul tak? So, maknanya kita andaikan di sini sebagai X, kita buat matematik balik. 1.86 sama dengan 1.38 okey, tambah dengan saya padam sekejap. Kita buat matematik balik. Tak cantik ya. Okey, baik. Okey, siapa tahu jawapannya macam mana? Kita nak buat ayat matematik yang macam mana ini? Okey, so kalau saya senang sahaja sebab saya tahu P ke S ni maknanya kita nak cari dia punya ruang yang tak ada di sini lah, betul tak? Okey, so bermakna hasil tambah semua iaitu 1.86. Okey. Okey, saya dapat 0.775. So jawapannya adalah C. Okey. Alright. Okey, 42. Seorang pelajar memakan sebiji gula-gula yang mengandungi asid sitrik. Okey, mengunyah gula-gula merangsang penghasilan air liur yang bersifat sedikit alkali. Okey, antara graf berikut yang manakah menunjukkan perubahan pH air liur semasa mengunyah? Okey, gula-gula asid. Maknanya pH akan turun. Okey, air liur pula adalah tinggi. Bermakna dia punya graf akan jadi seperti A. Alright. Okey, sebab mula-mula dia adalah alkali. Okey, and then dia akan turun sikit. Awak tengok. Ni dia akan turun sikit dan kemudian tetap dalam bila rasa tu dah habis, dia akan jadi seperti sedia kala balik lah. Okey, so jawapannya 42A. Okey, 43 menunjukkan susunan radas penyaduran teko dengan logam argentum. Okey, selepas 20 minit tiada penyaduran berlaku. Apakah yang perlu dilakukan untuk pastikan penyaduran berlaku? Okey. So 43 jawapan dia adalah tukar terminal sahaja sebab patutnya teko kita ni tak boleh pada bahagian positif, kena jadi negatif. Okey. Alright, 44. Jadual 5 menunjukkan pemerhatian daripada ujian yang dijalankan ke atas garam X.
Okey. Tambah larutan natrium hidroksida sehingga berlebihan dan mendapatkan putih larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Okey, ini bab garam ni. Okey, sebab kita nak tengok ujian yang kita jalankan ke atas garam X. Okey, so mendapatkan putih terbentuk, tapi bila kita panaskan garam X, gas perang dan baki perang semasa panas dan kuning semasa sejuk terhasil. Okey, so ini jelas-jelasnya menunjukkan apa? Plumbum ke zinc ni untuk yang kategori yang kedua ni. Okey, so ia adalah plumbum. Hanya plumbum je perang masa panas dan kuning masa sejuk. Tapi kalau zinc, kalau saya tak salah dia kuning masa sejuk, putih masa panas. Okay? Alright. So jawapannya okay. Okay, 8 kita abaikan, zinc pun kita abaikan. So B dan C lah. Okay, mendapatkan putih yang larut di dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okay, so ini adalah menunjukkan juga sejenis plumbum. So jawapannya C lah. Okay, so ini cation okay, so ini adalah anion dia. Sorry. Okay, betul lah plumbum juga ni. So dia kata gas perang, so nitrat lah, gas nitrogen dioksida tu. So jawapannya adalah C. Okay, so 45 menunjuk Rajah 15 menunjukkan garam Epsom yang digunakan sebagai pelawas. Bahan manakah tak boleh digunakan untuk menyediakan garam Epsom? Garam Epsom. Dia tulis kat situ magnesium sulfat. Okey, magnesium chloride dilute dengan asid sulfurik, oksida dengan asid sulfurik. Okey, so 45 jawapannya adalah ayam. Tak boleh buat magnesium chloride dengan asid sulfurik cair. Okey. 46. Okey, Rajah 16 menunjukkan graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan masa. Okey, kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan masa, lengkuk X diperoleh daripada tindak balas antara natrium tiosulfat yang berlainan kepekatan. Okey, berlainan kepekatan dengan 5 cm padu asid hidroklorik 2 molar. Okey, 5 cm padu asid hidroklorik 2 molar pada suhu 30. Okey, suhu 30 darjah Celsius. Eksperimen diulang menggunakan larutan hidroklorik pada suhu 10, 20, 40 dan 50. Lengkung manakah mewakili eksperimen yang dijalankan pada suhu 20? Okey. Kepekatan, berlainan kepekatan. Okey, berlainan kepekatan soalan dia. Okey, so 46 jelas-jelasnya DC termasuk tak? Okey. So bila suhu makin rendah, bermakna bila suhu rendah eksperimen pula, tindak balas akan menjadi kurang lah kan. Alright, so tindak balas kurang bila suhu rendah juga. Okay, so bila kita tengok kat sini lengkung, awak tengok lengkung ni, lengkung yang ni lah yang nak menentukan eksperimen lengkuk ni yang penting ni. Kita kena tengok kat sini. Okey, so kalau A dengan B ni seolah-olah dia berlaku dengan lebih pantas sebab lengkuk dia adalah lebih orang kata apa? Lebih banyak. Okey, so saya rasa jawapannya adalah C. Okey, D ni untuk 10. Okey, so tindak balas A dengan B tak mungkin sebab dia terlalu rapid, cepat. Tapi untuk C, antara C dengan D lah. So, yang lebih tepat adalah C. Sebab dia tanya 20 darjah Celsius. So, 46 jawapannya C. Okey, 47. Seorang pelajar memasukkan pita magnesium ke dalam 4 larutan berbeza. Okey, kadar tindak balas yang paling tinggi.
Bermakna kita nak tengok tindak balas logam dengan asid lah. Okey, menghasilkan kadar tindak balas yang lebih tinggi. Okey, A boleh padam sebabnya ini asid lemah. Okey. So 47. Okey, 2 molar. Okey, semua ni adalah asid kuat. Okey, so jawapannya mesti okay, jawapannya adalah C. Dia tak boleh bubuh sebab ini tak cukup. Okey, so 47 jawapannya C. 48 jadualnya menunjukkan dua persamaan kimia yang melibatkan dalam penyediaan suatu larutan alkali. Okey, ini liter hidroksida, liter oksida. Okey, 35 gram litium dibakar dalam oksigen berlebihan. Oksida logam yang terhasil dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 100 cm padu larutan. Okey, apakah kemolaran larutan yang terhasil? Okey, 35 gram litium dibakar dalam 35 gram dibakar dalam oksigen berlebihan dan dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 100 cm padu air. Okey, macam mana kita nak buat ni? Maknanya kita kena cari kepekatan dulu. Kepekatan. Okey. Kalau tadi kepekatan nak jadi kemolaran kena bahagi JR. Kalau kemolaran nak tukar kepada kepekatan, kita kena darab dengan jisim molekul relatif. So bermakna okey. Litium 3.5 litium. Okey, bahagi dengan 3.5 darab dengan 7. 3.5 darab dengan 7. Okey. Okey, jawapan untuk 48 ni adalah B. Okey. Sekejap saya padam. Okey, so kepekatan litium kita nak cari ni lah, kepekatan kawan ni lah. Okey, kita nak cari kepekatan kawan ni. So, kita cari dulu dia punya JMR. Kita dapat 2 kali dengan 7 tambah dengan 16. Kita dapat 14 tambah dengan 16. Kita dapat 30. Okey, so kita nak cari kemolaran. Dia kata dia hanya gunakan 3.5. Ini kita kena buat perkadaran lah. Okey, so matematik dia agak complicated kat sini. Okey. 4 mol litium akan menghasilkan 2 mol litium oksida. Okey. So bermakna 3.5 bahagi 7 dulu. Kita dapat 0.5. 0.5 sama dengan 4. So yang ni dapat berapa? Okey, so 0.5 bahagi 4 darab dengan 2. So bahagi 4 darab 2. Kita dapat 0.25 mol. Okey. Alright, so darab dengan 30. Okey. So jawapannya B lah. Okey.
Hmm.